Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera diucapkan kepada anak-anak pelajar sekalian. Seperti yang dijanjikan, pada hari ini kita akan berbincang tentang hukum tata bahasa melalui soalan berformat peperiksaan yang telah pun anda siapkan di rumah. Ada beberapa soalan yang agak mencabar. Okey, kita lihat semula soalan. Sebenarnya ada sedikit uh, tidak tersusun soalan-soalan itu. Jadi saya telah susun semula dalam slide ini. Jadi awak kena cepat-cepat rujuklah kepada jawapan mana dan jawapan apa yang awak bagi. Ya. Okey, cuba kita lihat soalan yang pertama ini. Ini ialah format peperiksaan, tetapi dalam format peperiksaan ini hanya diberi dua pilihan jawapan, sama ada A ataupun B. Ini memudahkan pelajar untuk menjawab soalan. Bermaksud kalau bukan jawapan A, mesti jawapan B. Kemungkinan keberangkalian untuk anda betul lebih banyak jika berbandingkan dengan jawapan kalau ada pilihan sebanyak 4. A, B, C, D. Tapi kali ini ada A dan B sahaja. Saya baca soalan dulu. Beliau amat apa negara ini dan sanggup berjuang untuk mempertahankannya? Apakah jawapannya? Sayangkan. Sayangkan. Okey, ada yang setuju? Kita kata sayangkan. Sayangkan. Ya? Sayangkan. Okey, yang mana betul? Sayangkan ataupun sayang akan? Apa perbezaan dua jawapan ini? Satu ialah akhirankan dan satu lagi kata sendi akanlah. Okey. Jadi beliau amat sayangkan negara atau sayang akan negara. Saya dah terangkan pada anda bahawa sayang ini ya, kita dah belajar hari itu bahawa sayang ialah salah satu daripada kata adjektif. Kata adjektif seandainya bersifat emosi. Kata adjektif yang berbentuk emotif perlu diikuti oleh kata sendi apa? Akan. Perlu diikuti oleh kata sendi akan. Apa beza sayangkan dan sayang akan? Ini ialah akhirankan. Ini bukan berasal daripada perkataan akan. Jadi akan ini tidak boleh diringkaskan menjadi kan. Kena tulis penuh saya akan. Oleh itu, jawapan nombor satu ialah beliau amat sayang akan negara ini. Siapa betul yang ni? Saya. Okey, tahniah, awak sudah dapat satu jawapan betul. Bagaimana pula dengan soalan yang kedua? Buku-buku yang dijual di kedai itu apa belaka? Murah-murah belakang. Murah-murah belakang. Murah-murah atau murah sahaja? Murah. Kenapa awak guna murah, tak guna murah-murah? Saya guna murah-murah. Ada yang guna murah-murah dan ada yang guna murah sahaja. Okey, kita tengok jawapan A dahulu. Boleh beritahu saya alasan kenapa awak guna perkataan murah bukan murah-murah? Murah tu macam menunjukkan satu je buku tu. Tak pasti. Okey, lagi? Ada jawapan lain? Apa rasionalnya? Okey, apapun jawapan yang kita beri, kita tak boleh ikut kita baca, kita letak jawapan, kemudian kita kata bunyinya sedap. Bila saya baca macam okey je. Bukan itu cara untuk kita cek jawapan itu betul ataupun tidak. Tetapi kita akan kaitkan dengan peraturan tata bahasa. Okey, dalam ayat ini ada tak perkataan yang telah pun digandakan? Buku-buku. Buku-buku. Ya, yang telah digandakan ialah buku-buku. Buku-buku ini kata nama lah. Jadi kita nak terangkan tentang buku-buku ni. Macam mana buku ni daripada segi harga.
Oleh itu, buku-buku telah pun digandakan. Bermaksud, buku-buku ni jumlahnya macam mana? Banyak. Banyak. Okey, banyak kita sebut sebagai jamak. Jamak ialah banyak. Bila banyak, kita tak perlu nak gandakan lagi kata adjektif yang menunjukkan banyak juga. Bermaksud, saya tak boleh pilih jawapan murah-murah. Murah-murah ni maksudnya benda tu banyak dah yang murah. Okey? Jadi, saya kena pilih jawapan A. Murah sahaja. Kenapa saya pilih murah? Kerana murah-murah ini digandakan perkataan ini. Dalam ayat ini, kata namanya sudah pun digandakan. Buku-buku. Menunjukkan banyak. Tak perlulah kita nak kata murah-murah nak dikaitkan dengan buku yang banyak itu. Jadi kita kena pilih salah satu saja yang kita nak gandakan. Sama ada kita nak gandakan kata nama buku-buku ataupun kita nak gandakan murah sebagai adjektif. Kena pilih salah satu. Bukan tulis dua-dua ni kita gandakan. Jadi jawapan nombor 2 ialah A. Siapa betul nombor 2 A? Saya. Seorang saja? Saya. Okey. Ada lagi yang betul. Tahniah. Okey, tengok pula nombor 3. Okey. Kanak-kanak di tadika itu kelihatan apa belaka? Comel. Comel atau comel-comel? Comel. Comel. Kenapa awak pilih comel? Sebab ada kanak-kanak. Ada kanak-kanak tu dah digandakan. Okey, bagus. Awak kaitkan dengan peraturan tata bahasa. Tetapi, ada tetapi, kanak-kanak ini bukanlah perkataan yang walaupun digandakan menjadi kanak-kanak. Ada yang masih ingat lagi. Itu dah buat dah. Jangan marah. Okey, jadi kita tak kata kesian kanak di tadika itu. Kita tak sebut kanak, kita masih sebut kanak-kanak. Kanak. Tadi. Oleh itu, kita boleh pilihlah comel-comel ini sebab kanak-kanak ini bukan menunjukkan jamak, bukan maksud maksudnya kanak-kanak ini ialah satu istilah untuk budak yang kecil. Okey, jadi jawapannya ialah comel-comel. B. Okey, tak apa walaupun awak salah, kita belajar daripada kesilapan lah. Supaya tak ulang balik lah. Kita dah tahu dah ni. Peraturan tata bahasa bahawa kanak-kanak ini satu istilah. Okey, nombor 4. Pakaian yang dijual di pasar raya itu macam mana tu? Dan mampu dimiliki sesiapa sahaja. Nak betul-betul murah, pakaian yang dijual di pasar raya itu betul-betul murah atau betul murah? Betul-betul murah. Okey, kebanyakannya bagi jawapan A. Kita tengok apakah jawapan bagi nombor 4. Ya, betul-betul murah. Betul-betul ini nak digandakan sebagai penegasan kepada murah sangatlah pakaian itu. Nombor 5. Rumah baharunya di Petaling Jaya apa? Amat cantik. Amat cantik. Kenapa awak tak pilih paling cantik? Sebab akhir tu tulis sekali. Ini maksudnya jawapan awak telah kaitkan dengan peraturan tata bahasa sebab adanya darjah penghabisan di belakang kata adjektif cantik ini, maka kita tak letak darjah penghabisan yang lain. Maksudnya bertindih darjah penghabisan di sinilah paling dan juga cantik kan. Jadi kita tak pilihlah jawapan A. Jawapannya apa? Amat cantik. Amat ialah kata penegas yang boleh disekalikan ataupun diletak berurutan dengan perkataan sekali. Amat ini boleh berada dengan perkataan darjah penghabisan sekali. Ada tiga kata penegas yang boleh ada dengan sekali.
Macam perkataan sungguh, sangat. Boleh diletakkan sekali di sini. Okey, jadi jawapan nombor 5 ialah B. B. Okey. Nombor 6. Pemain pasukan bola keranjang sekolah kami tinggi belaka ke tinggi-tinggi belaka? Tinggi. Tinggi-tinggi. Tinggi ke tinggi-tinggi? Tinggi. Kenapa awak pilih tinggi-tinggi? Nak tunjukkan kebanyakan pasukan bola keranjang. Okeylah, maksudnya awak tuju tinggi-tinggi ni kepada kata nama yang terlibat di sini ialah pemain kan? Pemain. Bila adanya perkataan pasukan tu maksud apa? Ramai. Jumlahnya lebih daripada satu. Walaupun perkataan itu tidak digandakan, tetapi perkataan pasukan ini menunjukkan jamak, menunjukkan lebih daripada satu. Apabila perkataan ini sudah pun menunjukkan jamak, maka kita tak boleh gandakan adjektif. Sebab apa? Di sini seolah-olahnya walaupun dia tak gandakan pemain-pemain, tapi dia diwakili oleh perkataan pasukan. Pasukan ni secara kalau kita tafsir, pasukan ini menunjukkan jumlah yang lebih daripada satu. Jadi jawapannya apa sekarang? Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi tak boleh. Tinggi-tinggi tak boleh sebab sudah ada pasukan. Pasukan ini pun sudah menunjukkan banyak. Jadi jawapannya ialah tinggi sahaja. Jadi jaga-jaga awak kena cek kata nama sama ada berbentuk jamak ataupun tidak. Kalau ada perkataan yang menunjukkan jumlah lebih daripada satu, tak perlu gandakan adjektif ini. Tak perlu gandakan adjektif. Okey, nombor 7. Budak yang apa di kelas kami itu lulus dengan cemerlang. Budak yang apa? Teramat bijak. Teramat bijak. Ada pelajar dia tulis jawapannya teramat bijak. Ialah darjah penghabisan. Ini telah pun digabungkan dengan kata penegas amat. Boleh tak boleh? Boleh. Kalau ada nota, kalau rujuk balik nota, kalau awak dengar sesi pelajaran kita sebelum ini, saya dah terangkan bahawa boleh digabungkan dengan kata penegas amat. Jadi jawapan nombor 7A. Siapa betul yang ni? Saya. Okey, banyak pelajar yang betul nombor 7. Okey, baik. Kita tengok nombor 8. Syahir berasa amat sedih apabila tahu akan kejadian kemalangan itu. Yang mana satu jawapan? Tahu akan. Okey, kenapa awak pilih tahu akan? Kenapa pilih jawapan tahu akan? Akan ini kata sendi kan. Saya dah beritahu awak, kita akan tambahkan kata sendi akan jika kata adjektifnya bersifat emotif, yang ada emosi, yang berkaitan dengan dalaman, perasaan. Tahu ni boleh digolongkan sebagai kata adjektif emotif. Tahu ni satu yang berkaitan dengan dalaman, dalam diri. Kalau sesuatu yang berkaitan dengan dalam diri, kena letak kata sendi akan. Jadi jawapan nombor 8 ialah B. Siapa betul yang ni? Saya. Banyak pelajar betul yang ni. Okey, baik. Kalau salah, awak potong sajalah. Potong jawapan, tulis jawapan yang betul. Pakai correction tape atau liquid paper, tulis jawapan yang betul lah. Kita kalau nak buat rujukan nanti pun awak akan membaca sesuatu yang betul saja. Kita tak mau masuk yang salah pun, takut kita terlekat dalam minda dan kita ingat itu ialah betul pula. Nombor 9, banyak orang amat kagum akan atau amat mengagumi akan
kebijaksanaan Raihan dalam pelbagai perkara? Jawapan apa? Ikut. Wah, wah, A. dan, okey, banyak sebut A, ada seorang sebut B. Yang salah dalam pilihan ayat ini, maksudnya berbezanya ialah imbuhan. Satu dia tidak ada imbuhan, tapi jawapan nombor 2 ni imbuhan apitan. Maksud imbuhan apitan ialah imbuhan yang ada awalan dan ada akhiran. Kan? Okey, jadi di sini yang mana lebih tepat? Yang mana lebih tepat? A atau B? Nak diletak imbuhan ataupun tidak diletak imbuhan? Okey, cuba awak tengok jawapan nombor 1 sampai nombor 7. Awak tengok perkataan jawapan yang berbentuk adjektif ini. Sayang, murah, comel, kan? Cantik, tinggi. Ada tak imbuhan? Ada tak imbuhan apitan ke ataupun imbuhan lain? Ada tak? Tak ada. kan? Tidak ada. Kalau diletak sebagai imbuhan apitan yang bermula dengan me ni, kata ini sudah berubah kepada fungsinya. Dia tak jadi kata adjektif lagi. Sudah jadi kata kerja. Dalam ayat ini, jawapan yang tepat ialah kata adjektif. Dia bukan kata kerja. Jadi dia bertukar fungsi. Bila letak je imbuhan, sudah berfungsi sebagai kata kerja. Oleh itu, jawapan yang tepat ialah A. Kagum. Jadi kata adjektif tidak ada imbuhan yang boleh bertukar bentuk asalnya sebagai adjektif. Okay? Faham tak setakat ni? Kalau nak tanya boleh stopkan saya dan awak boleh tanya supaya saya boleh terangkan pada anda supaya anda boleh faham. Setakat ni boleh tak? Faham kan? Okey. Okay, tengok nombor 10 pula. Pohon kelapa di tepi pantai itu sudah tua dan apa belaka? Tinggi. Ya? Tinggi. Tinggi ke tinggi-tinggi? Tinggi. Ada dua. Sama banyak ni, ada yang sebut tinggi, ada yang sebut tinggi-tinggi. Okey, sekali lagi, yang tinggi ni ditujukan kepada apa? Menerangkan apa? Sifat apa dalam ayat ni? Sifat pohon kelapa. Dia tak letak pohon kelapa, tapi dia letak pepohon. Apa yang awak faham tentang pepohon dari persegi jumlah? Pepohon. Banyak. Pepohon ini ialah asalnya daripada perkataan pohon-pohon. Pohon-pohon apa? Pohon-pohon kelapa. Jadi diringkaskan menjadi pepohon. Jadi pepohon ini ialah kata adjektif yang digandakan juga. Tapi dalam bentuk yang berbeza. Dia tak gandakan ada sempang tapi dia letak sebagai pepohon. Jadi kalau sudah digandakan, sudah menunjukkan adanya penggandaan kepada perkataan pepohon, maka jawapannya nak tulis apa? Tinggi-tinggi ke tinggi? Tinggi. Okey, sekali lagi. Tinggi-tinggi ke tinggi? Tinggi. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi jawapannya salah. Salah. Kenapa tak boleh guna tinggi-tinggi? Sebab adanya perkataan pepohon. Pepohon ini maksudnya pohon-pohon. Perkataan berganda sebenarnya. Asalnya perkataan ini ialah pohon-pohon. Tapi diletak sebagai pepohon. Pepohon ini pun dikategori sebagai jamak. Lebih daripada satu. Apabila lebih daripada satu, kita tak gandakan adjektif. Kita letak tinggi sajalah. Kita tak letak tinggi. Okey, siapa betul yang ni? Saya. Okey, bagus Tania. Sekarang set B. Set B ni, bahagian B ni dia ada pilihan jawapan tapi lebih daripada 2. Dalam peperiksaan biasanya ada 4 pilihan jawapan lah. Jarang untuk diberi 2 pilihan jawapan.
Okey, kita tengok jawapannya. Mereka keracunan kerana makan makanan yang sudah apa? Basi. Ini lebih senang. Ini soalan yang berbentuk macam ni, dia soalan ini tidak memerlukan kita kaitkan dengan peraturan tata bahasa, tetapi lebih kepada fungsi makna perkataan itu. Ya, konteks, ketepatan penggunaan ayat, kosakata dalam ayat. Ya. Okey, jadi jawapannya basi. Nombor 2. Kami selalu berteduh di bawah pokok yang rendang itu. rendang. Apa maksud rendang? Sedang-sedang, tak lebat. Merdu. Rendang ni maksudnya dahan itu dahan itu lebih panjang dan ranting-rantingnya lebih banyak. Lebih banyak. Jadi kalau kita duduk di bawah pokok yang rendang, dapat elakkan kita daripada terkena pancaran matahari. Jadi teduhlah untuk kita berehat sesuai kita duduk di bawah pokok yang rendang. Okay, jadi jawapan nombor 2 ialah D. Okay. Tadi kan awak dah habis jawab set A kan? Awak tulis markah sendiri. Berapa per 10? Berapa per 10? Awak tulis sendiri. Nanti bila buka sekolah, semua orang akan bawa balik buku latihan ini untuk saya buat semakan. Maksudnya buku ni khas kita gunakan masa PDPR sahaja. Nanti bila buka sekolah, kita akan guna buku mengikut aspek bahasa yang kita belajar lah. Sama ada tata bahasa, penulisan dan komsas. Okey, kita tengok pula jawapan seterusnya. Jawapan ni datang dulu. Jawapan datang dulu. Okey, tak apa. Kita tengok. Kita memberi justifikasi kenapa jawapan tersebut A, B atau C, D ya. Okey, nombor 3. Kita tengok satu persatu. Zainal kemalangan kerana memandu dengan laju di jalan yang apa? Jalan yang macam mana? Jalan yang curam. Apa maksud curam? Dia macam macam mana? Di kawasan mana yang akan ada jalan yang curam ni? bukit. Ya, di kawasan bukit. Di mana adanya lurah ataupun adanya cerun. Kita tak terima jawapan cerun kerana cerun ini bukan adjektif. Cerun ialah kata nama. Cerun ini ialah satu bentuk muka bumi. Jadi kita tak pilih jawapan cerun. Jawapan yang tepat ialah curam. Nombor 3, lelaki yang berperut apa ni? Ada gambar di situ. Macam mana keadaan perut dia? Boroi. Boroi. Selalunya orang-orang yang berusia perut dia boroi lah. Okay, boroi ni maksudnya perut yang buncit. Jadi jawapannya A. Emak menjadi semakin apa apabila ayah belum pulang dari laut sedangkan hujan semakin lebat. Ini ialah adjektif emotif. Gelisah ni adjektif emotif. Jadi keadaan emak ialah gelisah. Nombor 6, emak menumbuk cili sehingga macam mana? Apa keadaan cili tu? Lumat. Ya, betul. Lumat. Apa maksud lumat? Sudah jadi macam mana? Macam mana keadaan cili tu? Dah hancur. Hancur. Perkataannya hancur. Hancur sehingga lumat ini maksudnya jadi sangat halus. Sudah hilang bentuk cili itu. Jadi halus sangat. Dia tak berkeping-keping lagi. Okey, nombor 7. Nasi yang dimasak oleh pembantu rumah menjadi Lembek. Okey, menjadi lembek. Menjadi lembek kerana apa? Lebih Air. Lembek nak makan pun macam tak sedap lagi lah. Macam nak jadi bubur dah. Okey, rasa pisang itu masih Kelat. apa maksud perkataan kelat? Kelat ni sedap tak sedap? Tak, sebab dia rasa macam pekat. Ada gula. Ya. Macam mana? Apa rasa pada lidah kita apabila makan ubat yang kelat tu, yang rasa kelat?
Lidah kita rasa apa? Macam mana? Rasa macam tebal, macam melekat lah. Melekat rasa itu. Okey, nombor 9. Tilam itu berbau apa? Apa? Berbau apa? Okey, betul lah jawapan nombor 9. Apa? Apabila hujan dan angin yang Kencang. keadaan angin. Ini keadaan angin ialah kencang. Okey, baik. Kita dah bincang sampai nombor 10 dah. Format ini. Kita tengok balik soalan seterusnya. Ini tak ada jawapan. Ini ialah format yang awak akan jumpa ketika menjawab soalan, di mana ada perkataan yang akan bergaris. Ada 3. Ada pelajar memang dia WhatsApp saya tanya macam mana cara nak jawab soalan format ni. Apabila awak jumpa je format ini, ada 3 perkataan yang akan bergaris dan dilabelkan A, B dan C. Kena tengok tiap-tiap perkataan itu. Apa yang perlu awak buat ialah mengesan sama ada perkataan yang bergaris itu salah atau betul. Awak cari yang salah. Kalau dapati bahawa kalau betul, biarkan. Cari lagi. Mana satu yang salah? Kalau A tak salah, tengok B. Tengok B betul-betul pula. Cari apa peraturan tata bahasa menyebabkan B salah. Kemudian tengok pula C. Kalau anda berpuas hati tak ada kesalahan pada A, B dan C, maka jawapannya secara automatik akan jadi apa? D. Tiada kesalahan. Akan jadi D. Terus tanda D. Kalau tiada kesalahan pada A, B atau C tu. Jadi tiada kesalahan. Siapa nak bagi jawapan nombor 1? Siapa berani bagi jawapan? Okey, kalau saya kata B, kalau ni kalau. Kalau saya kata B sebagai jawapannya, adakah betul B ni salah? Salah. Siapa yang salah? Saya salah ke jawapan yang salah? Maksudnya awak terima B ni salah. Awak kata B juga salah. Kalau Tak. B tak salah, kenapa B tak salah? Sebab amat hebat. Okey, letakkah di belakang adjektif ini ada perkataan sekali? Sekali. Kemudian ada amat? Amat. Boleh tak boleh? Boleh. Amat bukan darjah penghabisan. Bisa. Yang tak boleh ada di sini kalau terhebat sekali ataupun paling hebat sekali. Kalau ada darjah penghabisan jadi terhebat sekali atau paling hebat sekali, barulah jawapan ini salah. Tapi ini dia tak tulis darjah penghabisan. Ditulis kata penegas. Dan kata penegas amat dalam peraturan tata bahasa boleh ada dengan kata hubung, kata penegas sekali. B tak salah lah. B tak salah. Jadi adakah persembahan salah? Adakah memuaskan ni salah? Tak ada. Okay. Jadi awak setuju tiada kesalahan? Ya. Ada. Okey, tengok anak panah ni nak pergi ke mana? 1, 2, 3. Tak keluar dah. Keluar dah. Okey. Jawapan dia apa? Tiada kesalahan. Tiada kesalahan. Okey. Rumah di tepi sungai yang berhampiran dengan sawah itulah yang tercantik sekali di daerah ini. Mana salah? Saya tanya mana salah. Bila mana salah, maksudnya ada salah lah. Sama ada A, B atau C. Itulah. Itulah. Ya, okey, ada pelajar kata itulah yang salah. Ada orang lain kata apa? Pelajar lain kata apa? Setuju jawapan B? Ya. Semua setuju. Okey, jawapan anda semua salah. Bukan jawapan B. C ya. Jawapannya apa? C.
C. Okey, ada pelajar kata C. Kenapa awak kata C? Sebab dia cantik sekali. Cantik sekali, tercantik sekali. Apa yang salah tu? Sebab dia doktor. Ada tu. Ya, awak jangan tengok perkataan itu sahaja. Bila cari jawapan, jangan tengok perkataan yang bergaris sahaja. Anda kena Cuma cek ayat dia tu. perkataan yang keseluruhan ayat ataupun yang paling hampir dengan perkataan yang bergaris ini. Sama ada perkataan yang awal ataupun yang akhir. Tengok. Ni tercantik ni, ada ter. Ter ini darjah apa? Penghabisan. Darjah penghabisan. Sekalipun darjah penghabisan. Apabila awalnya sudah ada tercantik, maka tak perlu ada apa ni? Sekali. Perlu ada perkataan sekali. Jadi jawapannya C. C ni salah. C ni salah. Okey, kita tengok pula nombor 3. Siapa nak bagi jawapan? Kanak-kanak itu takut untuk menghampiri rumah itu kerana takutkan anjing peliharaan yang garang itu. Kerana B. takut. B. Okey. Ada orang jawab B. B kenapa? Apa Takut. Sebab dia takut kan. Takutkan ni kalau ikut maksudnya dia bagi anjing tu takut. Dia pegang batu ke, dia pegang kayu ke, jadi anjing tu nampak kayu tu jadi dia takutkan anjing. Bukan, kalau takutkan sudah bertukar fungsi. Bukan jadi adjektif lagi, sudah jadi kata kerja. Di sini bukan perlukan kata kerja, tapi perlukan adjektif. Jadi kan ini tak boleh diringkaskan. Bila takut ini ialah emosi ni, perasaan ni. Bila perasaan kena ada apa? Kata sendi apa? Kena ada kata sendi akan. Jadi jawapan dia apa? B. B. Jawapannya B lah. Okey, tengok nombor 4 pula. Anis yang di sekolah itu dalam tingkatan 5 dedikasi merupakan pelajar yang terpandai. C. Oh, C. Kenapa C? Sebab akhir ayat tak boleh ada terpandai. Tak boleh ada ter. Pandai. Andasa. Di mana penghujung ayat tak boleh ada kata sendi yang imbuhan dia apa? Terpandai ni. Ter ni dengan adjektif tak boleh ada di belakang ayat sebelum noktah. Ada orang ingat, baguslah. Awak boleh kaitkan dengan peraturan tata bahasa. Ter ni tak boleh ada di belakang ayat sebelum noktah ni. Salah ni, jadi kena tukar ter ni kepada kata penghabisan yang lain. Darjah penghabisan yang lain. Jadi jawapannya ialah C. Boleh faham tak yang lain? Boleh. Maksudnya ialah kita perlu banyak latihan lah. Baru kita boleh kaitkan dengan peraturan tata bahasa. Kalau tidak kita akan lupa. Sebab banyak lagi aspek-aspek kata, jenis kata yang lain pun ada peraturan tata bahasa masing-masing. Jadi banyak peraturan yang awak perlu ketahui. Okey, tengok nombor 5. Para penonton didapati gembira sekali apabila menyaksikan persembahan kebudayaan dari negeri Kelantan itu. Apa jawapan? D ya itu. Jawapan nombor 5. D. D. Okey, lagi? Orang lain? Okey, jawapannya ialah tiada kesalahan. Okey, sekali ni kalau awak pilih jawapan B, tak ada apa yang salah sebab dia guna hanya satu je darjah penghabisan. Tak salah pun yang ni. D.
Okey. Gambar apa tu? Lembu. Okey. Lembu yang berkeliaran di kawasan padang yang terletak di tepi jalan itu gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk lembu ni, berisi. Kalau buat kot daging korban, sedap. Buat sup, banyak isi. Jadi ada salah tak ayat ni? Tengok pada kata nama, check pada adjektif. C. Jawapan C. Jawapannya C. Maksudnya awak kata C ni salah. Kenapa salah C? Okey. Gemuk-gemuk ni ditujukan kepada binatang apa? Lembu. Lembu. Lembu ni digandakan ataupun tak? Tak. Okey, kalau tak digandakan, boleh tak kita gandakan gemuk-gemuk adjektif? Boleh. Tak. Okey, peraturan tata bahasa ialah kita boleh pilih salah satu untuk kita gandakan. Sama ada kita nak gandakan kata nama iaitu lembu-lembu ataupun kita nak gandakan gemuk-gemuk. Dalam ayat ni, adakah lembu-lembu digandakan? Tidak. Tak digandakan. Boleh tak kita gandakan adjektif gemuk-gemuk? Boleh. Boleh. Oleh kerana boleh, C ni salah ke tak? Tak. Bila tak salah, apa jawapannya? D. D. Tiada kesalahan. Tak salah lah. Gemuk-gemuk tu boleh diterima dalam ayat. Ayat ni jadi gramatis. Dia tak salah daripada segi tata bahasa. Okey. Yang ni pula. Tiada kesalahan. Amat terpesona, terpilih, dalam semua tu tak salah. Nombor 8. Saya tengok awak bagi jawapan macam mana. Apa jawapan nombor 8? C. C. Sihat-sihat. Kenapa awak salahkan sihat-sihat? Sebab ada labi-labi. Labi-labi. Dia ganda, lepas tu sihat-sihat pun dia ganda lagi. Okey, awak tahu tak labi-labi tu apa? Tak tahu. Dia macam binatang apa? Dia macam binatang apa? Yang ada 4 kaki yang jalan sangat perlahan. Seperti kura. Okey. Kalau kura-kura, kalau seekor kita kata kura-kura ke kita kata dia kura? Kura-kura juga kan? Kalau labi-labi, kalau seekor kita kata labi ke? Tak. Tak kata labi. Walaupun seekor kita kata apa? Labi-labi. Oleh itu, labi-labi ini bukanlah bermaksud digandakan. Dia memang perkataan dia macam tu. Kerana perkataan dia memang sudah begitu bentuknya, maka boleh tak kita nak gambarkan keadaannya, keterangannya ialah sihat-sihat. Boleh tak? Boleh. Boleh lah. Boleh kita gandakan sihat-sihat. Sebab labi-labi ni bukanlah perkataan berganda. Jadi jawapannya apa? Tiada kesalahan. Tiada kesalahan. Ni pun salah ni. Sebenarnya tiada kesalahan. Kena ubah. Okey, nombor 9. Pokok petai itu begitu tinggi sekali sehingga tiada seorang pun yang berani memanjatnya. Apa jawapan? Tiada kesalahan. Okey, ada pelajar kata tiada kesalahan. Yang lain? Tiada kesalahan. Oh, ada kata A. Kita tengok apa jawapannya. Kemana anak panah ni nak pergi? Kenapa salah yang ni? Sebab begitu. Pandai sebab begitu. Ini perkataan sekali kan?
bukan semua perkataan kata penegas boleh ada dengan sekali. Ada 3 sahaja yang boleh ada dengan sekali, iaitu amat, sungguh dan apa? Paling. Sangat. 2 S. Ada 2 S saja yang boleh terima, 1 A. A itu amat. 2 S tu, satu ialah apa? Sungguh dan satu lagi apa? Sangat. Sangat. Jadi 3 je perkataan kata penegas yang boleh berada dengan perkataan sekali. Okey. Nombor 10. Puan Naili begitu yakin bahawa anaknya yang belajar di luar negara itu selamat dalam kejadian gempa bumi itu. Jawapan? Apa jawapan yang awak bagi? Tiada kesalahan. Okey, ada pelajar kata tiada kesalahan. Pelajar lain macam mana? Okey, kita tengok jawapan. Jawapannya ialah tiada kesalahan. Tiada kesalahan, baru betul ayat awak. Okey, baik, kita tengok pula ini format yang lain pula. Format ni format yang berbeza pula, kan? Okey, awak tengok yang ni. Ada gangguan bunyi. Ada gangguan bunyi ya. Okey, sekejap. Okey. Bangunan yang sangat tertinggi. Sangat tertinggi itu kepunyaan ahli perniagaan yang terkenal. Sangat tertinggi. Tertinggi sekali. Tertinggi sekali. Ada kata jawapan bagi tertinggi sekali. Boleh terima tak tertinggi sekali? Cikgu, saya rasa jawapannya C. Tertinggi. Saja. Tak perlu ada sangat. Tak Okey. perlu. Kita tengok jawapan. Salah tanda ni. Mana cikgu? Salah landing ni. Okey, jawapannya apa? Sangat tinggi. Yang tertinggi. Salah landing. Salah landing. Anak panah ni. Tertinggi. Nombor 1, C. Okey, tengok nombor 2. Ayah begitu yakin benar. Begitu yakin benar. Pina. Saya rasa A. A. Begitu yakin saja. Maksudnya awak gugurkan perkataan benar. Okey, orang lain? Tak berani beri jawapan. Okey, kita tengok di mana landingnya jawapan ini. Ya, begitu yakin. Maksudnya kita pilih salah satu daripada kata penguat. Okey, tengok nombor 3. Sungguh sekali hebat. Sungguh sekali hebat. Sungguh sekali hebat, nak tukar kepada frasa apa yang lebih tepat? Sungguh hebat sekali. Sungguh hebat sekali. Okey, kita tengok jawapannya. Sungguh hebat sekali. Ya, betul. Sungguh hebat sekali. Okey, soalan nombor 4. Kedua-dua orang anak Pak Zam sedang belajar di luar negara dan mereka pandai-pandai belaka. Pandai belaka. Pandai belaka. Lagi? Pandai-pandai belaka. Semuanya Pandai belaka. Okey, jawapan D. Lagi? Okey, ada 2 pilihan jawapan lah yang awak beri pada saya yang saya dengar. Ada jawapan A, ada jawapan D. Jawapannya, tengok di mana anak panah ni nak berhenti. Okey, kita guna satu saja sebab apa? Adanya kedua ni. Dah ganda dah ni, kedua-dua. Jadi tak perlu kita gandakan pada perkataan pandai. Okey. Itu sahaja pelajaran kita hari ini. Macam mana?
Banyak Okey salah lah. ke banyak betul? Susah. Boleh lah. Boleh lah. Tak 50-50. mengecewakan. Tidak mengecewakan. Tapi hari ni apabila kita bincang, anda dah tahu dah kenapa salah. Bila dah tahu dah kenapa salah, dalam peperiksaan kita tak akan ulang baliklah kesilapan yang sama. Maksudnya kesimpulannya apabila kita menjawab soalan, kita kena fokus bukan kepada kata adjektif tu sahaja. Kena check dari segi makna, satu, sesuai tak sesuai. Kemudian kita perlu buat apa lagi? Tengok perkataan di mana? Di hadapan. Di hadapan kata adjektif itu. Ataupun tengok perkataan di belakang kata adjektif itu. Ataupun check kata nama. Kena check balik kata nama. Dan kata nama tu pula kena check. Adakah memang tulisan dia berganda atau memang digandakan kerana menunjukkan banyak. Kan? Macam labi-labi, kura-kura, kupu-kupu. Bukanlah maksud yang terbang itu kupu. Tapi kupu itu ialah perkataan. Memang asalnya macam tu perkataan tersebut. Kena check yang tu. Kalau itu, perkataan itu ada, maka bolehlah kita gandakan adjektif. Saya harap tak mengelirukan. Dan tak apa, nanti bila buka sekolah nanti, kalau awak tak faham, boleh tanya saya secara direct, secara terus dan saya boleh terangkan pada anda. So saya harap anda akan terus belajar. Tahniah untuk kumpulan pelajar ini yang selalu mengikuti kelas PDR, bermaksud walaupun PKPB kita di kuliah ni tidak menghalang anda untuk terus menguasai ilmu. Ini satu sikap yang sangat baik. Saya kagum dengan pelajar-pelajar yang selalu ikuti pelajaran ini secara online ataupun melalui YouTube. Semua pelajaran kita saya letak di YouTube. Semoga anda akan mahir berbahasa. Terutama bijak untuk menguasai hukum tata bahasa. Itu sahaja setakat ini. Jadi kita telah pun menggunakan masa selama 1 jam untuk menjawab jawapan masing-masing. Saya harap kalau keluar soalan tentang ini, anda pasti boleh jawab selepas ini. Okey, jadi sebelum tutup, saya nak lihat wajah-wajah pelajar yang hadir pada hari ini. Pirus, Nur Fazana selalu respon saya dalam kumpulan, dia selalu cepat. Maksudnya dia selalu orang kata dia check. Okey, bagus. Malia orang yang pertama masuk tadi bersama dengan Pirus. Kristina, bagus. Wah, Kristina bersemangat dengan baju merah. Semuanya merah hari ini. Dia semangat. Nurul Ain mana? Nurul Ain, girl. Nurul Ain. Pirus ni ada bersaudara ke dengan Fazana? Ada adik-beradik ke apa ke? Puteri Aini dah tunjukkan dia start wajah dia. Tak pasti. Tapi mak kata macam sepupu. Weh, sepupu tu nampak macam serupa ya, macam satu acuan ya. Bersama dengan Pirus. Okey, Muhammad apa ni? Muhammad. Okey, tengok muka Ustaz. Fazlan mana Fazlan? Fazlan, Farisha, Sharifah Farisha, Ain dan sebagainya lah. Okey, tamatlah kelas kita pada hari ini. Berjumpa anda semula pada masa akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.